Salam sejahtera dan selamat petang kepada dokter dan kawan-kawan sekumpulan saya. Kami adalah grup 5 daripada option RBT dan kami mengambil subjek Ibu Teks tingkatan 2. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang. Yang pertama Audrey, yang kedua saya sendiri Ismarela, yang ketiga Fatin, yang keempat Jilovia, dan yang kelima adalah Leviana Vera. Untuk program mesin key atau bobon ini nanti kami telah mengambil game ataupun satu gamifikasi yang bertajuk cabaran padanan fungsi, yang mana pelajar akan memadankan produk, fungsi, serta objeknya. Dalam buku teks tingkatan 2 kami telah mengambil bab 1, yaitu penyelesaian masalah secara inventif, dan kami punya subtopik adalah analisis fungsi, di mana dia menerangkan setiap fungsi-fungsi objek untuk fungsi produk untuk sesuatu objek, contohnya meja memegang buku. Dan subtopik yang kami ambil adalah 1.2.1, yaitu membuat hubungan kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya, seperti yang saya cakap tadi. Untuk objektif pembelajaran, saya serahkan kepada rekan saya, Fatin. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Fatin Amira. Saya akan teruskan kepada objektif pembelajaran. Objektif pertama adalah pelajar dapat pandangan hubungan antara produk, fungsi, dan objek dengan betul melalui permainan digital dengan sekurang-kurangnya 2 daripada 4 padanan yang tepat. Yang kedua adalah pelajar dapat mengenal pasti fungsi bagi sesuatu produk dan objek yang berkaitan berdasarkan soalan padanan interaktif dalam permainan gamifikasi dengan ketetapan sekurang-kurangnya 80%. Baiklah, kita teruskan kepada slide teori pembelajaran. Permainan kami menerapkan teori konstruktivisme di mana mengadaptasikan konsep membina kefahaman sendiri mengenai perkaitan produk, fungsi, dan objek melalui pengalaman bermain agar pembelajaran lebih mendalam dan bermakna. Teori kognitivisme turut diaplikasikan dalam permainan ini dengan pembelajaran yang melibatkan pemprosesan maklumat dalam minda, yaitu dalam aktiviti melibatkan memproses dan menghubungkan antara produk, fungsi, dan objek. Permainan ini secara tidak langsung membantu pembinaan skema yang memberi impak kepada kefahaman konsep analisis fungsi serta membantu belajar dalam menyusun maklumat secara sistematik. Baiklah, saya akan serahkan kepada rakan saya untuk bahagian yang seterusnya. Baik, untuk elemen permainan pula, permainan kami mempunyai 6 jenis elemen. Yang pertama adalah sistem nyawa, di mana pelajar akan diberikan 3 nyawa untuk menyelesaikan permainan. Kedua adalah tahap kemajuan, di mana permainan kami mempunyai 5 jenis pusingan. Ketiga adalah maklum balas segera, di mana pelajar boleh menyimak jawaban mereka. Keempat adalah sistem ganjaran, di mana pelajar akan diberikan ganjaran mengikut kriteria pemerkahan kami. Kelima adalah cabaran, di mana pelajar harus menyelesaikan sekurang-kurangnya 80%. Dan terakhir adalah elemen visual dan juga interaktif, di mana permainan kami menggunakan warna yang cerah dan juga bunyi. Untuk bahan, kami memerlukan yang pertama adalah 5 buah tablet ataupun laptop, dan juga sambungan internet untuk kegunaan peserta individu. Yang kedua adalah ganjaran untuk pemenang, yaitu keychain, dan anggaran kos adalah RM30 untuk 48 pieces. Yang ketiga adalah ganjaran untuk kehadiran peserta, yaitu gula-gula. Anggaran kos adalah RM10 untuk 50 pieces. Yang keempat adalah cop kehadiran. Kami menggunakan cop untuk mengecop di tangan pelajar sebagai tanda mereka telah hadir di booth kami. Kelima adalah gambar produk, di mana kami akan memperlihatkan kepada pelajar gambar produk tersebut jika pelajar tidak mengenali produk tersebut.
Keenam adalah kotak misteri, di mana dalam kotak tersebut terdapat 20 jenis cabaran, dan kotak ini akan digunakan sebagai punishment ataupun hukuman. Untuk kriteria ganjaran, jenis yang pertama kitchen, kami hanya akan berikan kepada pelajar yang hanya mendapat tempat yang pertama, dan saringan akan dilakukan. Pertama, pelajar yang mendapat berjaya menyelesaikan kesemua pusingan. Kedua adalah pelajar yang mendapat masa yang paling cepat. Ketiga adalah pelajar yang mendapat jumlah skor yang paling tinggi. Untuk gula-gula pula, ganjaran gula-gula, kami akan berikan kepada semua peserta yang menyertai permainan kami. Punishment pula akan diberikan kepada peserta yang tidak berjaya menyelesaikan semua pusingan. Maksudnya pelajar yang kehabisan ketiga-tiga nyawa. Jenis hukuman yang diberikan adalah pelajar harus selesaikan satu cabaran dalam kotak misteri. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan tentang bagaimana permainan ini dilaksanakan. Langkah pertama, guru akan menerangkan arahan permainan serta kriteria bagi ganjaran dan hukuman kepada peserta. Kemudian, peserta akan memasukkan nama dan klik mula bermain. Setelah menekan butang mula bermain, permainan akan bermula dengan pusingan pertama. Terdapat 5 pusingan yang memiliki tema yang berbeza. Sebagai contoh, untuk pusingan pertama, tema yang diberikan ialah alatan tangan asas. Dengan merujuk gambar di atas, untuk setiap pusingan, peserta akan melihat paparan seperti ini. Terdapat 3 kolom, ada produk, fungsi, dan juga objek. Dan untuk setiap produk, peserta akan memilih fungsi serta objek yang sesuai dengan produk tersebut. Dengan cara, peserta akan klik kepada nama produk dan memilih pilihan jawapan yang terdapat di bawah dan menyeret pilihan jawapan tersebut ke dalam kotak yang tersedia. Setelah peserta selesai menjawab semua soalan, maka seterusnya peserta dikehendaki untuk menekan butang semak jawapan yang terdapat di bawah skrin. Setelah menekan butang semak jawapan, kemudian keputusan pusingan akan dipaparkan seperti gambar di sebelah, di mana peserta boleh melihat jumlah skor serta baki nyawa mereka. Selain itu, mereka juga boleh membuat semakan jawapan kerana ada jawapan yang disediakan untuk setiap pusingan. Sekiranya peserta masih mempunyai nyawa, peserta boleh melanjutkan permainan ke pusingan yang seterusnya. Peserta yang berjaya melengkapkan semua pusingan, yaitu 5 pusingan, akan mendapat ganjaran ataupun rewards berdasarkan kriteria ganjaran yang sudah ditetapkan. Untuk maklumat tambahan, sekiranya peserta kehilangan 1 nyawa, peserta masih boleh melanjutkan permainan ke pusingan yang seterusnya. Namun, jika peserta telah kehabisan nyawa, peserta tidak boleh meneruskan permainan ke pusingan seterusnya. Ini bermaksud permainan tamat, maka peserta akan menerima hukuman kerana tidak berjaya melengkapkan semua pusingan. Selamat sejahtera. Okey, untuk bahagian demonstrasi ini, kami memilih gamifikasi kami yang bertajuk cabaran padanan fungsi. Dan di dalam gamifikasi kami ini, kami mempunyai 5 pusingan dan setiap pusingan ada cabarannya tersendiri. Dan jika mereka
tidak kehabisan nyawa dan berjaya ke peringkat seterusnya setelah mereka menyemak keputusan jawapan mereka di dalam permainan ini. Mereka layak ke peringkat seterusnya seperti pusingan kedua, ketiga, keempat hinggalah kelima jika nyawa mereka di dalam game ini tidak habis. Dan nanti para pelajar nanti kita akan dapat lihat di leaderboard siapakah yang mendapat top 1, top 2, top 3 dan seterusnya. Dan top 1 kami akan memberikan ganjaran seperti keychain untuk mereka, dan bagi sesiapa yang tidak menang kami akan memberikan mereka hukuman di dalam kotak misteri. Jadi sekian, itu saja demonstrasi untuk gamifikasi kami ini. Dan tidak lupa juga gamifikasi kami ini menggunakan game Canva. Sekian, terima kasih.